Ya hari raya, ya hari raya, belajarlah walau di mana, Didik TV kan ada. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras di Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair. Kepada anda semua yang berada dekat rumah tu, tengah makan kuih raya, tengah makan pulut, lemang dan sebagainya. Tapi ingat, raya-raya juga, belajar jangan kita lupa. Baik, untuk hari ini kita nak belajar sama-sama pendidikan kesihatan seni reka grafik untuk topik penyalahgunaan bahan. Tapi siapa guru yang akan bersama dengan kita pada hari raya ni? Jom kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia. Kita bersama dengan Cikgu Abdul Rahman Muhammad Amin, Guru Kemahiran Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Cikgu? Sihat, Cikgu? Alhamdulillah. Azhar, apa khabar? Alhamdulillah, sihat, Cikgu. Selamat Hari Raya, Cikgu. Selamat Hari Raya. Anggar Hari Raya ni, terima kasih kerana sudi bersama kita juga pada pagi ini. Tak lain tak bukan, kita nak sama-sama, orang kata apa, mendidik anak bangsa. Ya, itulah betul. tugas cikgu kita kan. Kena pula dengan Hari Guru kan, bulan Mei ni, insya-Allah. Dan Cikgu, dalam masa yang sama juga saya nak perkenalkan sebab cikgu tak keseorangan. Okey. Sebab kita akan ada juga juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Lee Seng Kiat, juru bahasa isyarat Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil KL. Hai Cikgu, salam sejahtera. Hai. Cikgu sihat, Cikgu? Sihat. Sihat. Okey, baik, itu dia. Yang mana cikgu akan menggayakan bahasa isyarat untuk rakan-rakan kita di luar sana yang mungkin memahami bahasa isyarat untuk lebih mudah. Baik, Cikgu. Ya. Saya juga nak perkenalkan rakan-rakan saya, Cikgu. Okey, boleh. Saya ajak geng, Cikgu. Pagi ni saya tak nak seorang-seorang, takutlah juga kan. Okey, kita nak perkenalkan rakan-rakan kita di Google Meet. Tapi sebelum tu, Cikgu, sebelum kita panggil rakan-rakan kita, apa kata Cikgu, kita sentiasa nak kena budayakan norma baharu, yang mana kita nak kena penjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, kemudian memakai pelitup muka seperti mana yang kita lakukan sekarang. Ya, betul. Dan juga kita ada gel pembasmi kuman, Cikgu. Ini untuk sama-sama. Silakan, Cikgu. Untuk gunakan gel pembasmi kuman, sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Kita belum lagi menang, so peranan kita sama-sama. Baik, Cikgu dah pakai, saya pun dah pakai, Cikgu. Jadi, Cikgu, kita boleh buka pelitup muka kita. Okey. Okey. Alright, itu dia. Yang penting bila pakai pelitup muka, jangan buang merata-rata, letak dalam ziplock ataupun kes kalau anda ada. Kalau tidak ada, letak sahaja dalam saku ataupun di tempat-tempat yang selamatlah supaya kita tidak sebar kuman-kuman ataupun bakteria-bakteria yang ada. Baik. Okey, Cikgu, saya nak persilakan rakan-rakan saya dan saya yakin dan percaya adalah pelajar-pelajar cikgu juga daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Kita tidak jumpa secara fizikal tetapi secara virtual. Hai, Assalamualaikum, apa khabar semua? Hai. Okey, itu dia rakan-rakan kita. Mungkin boleh buka mic. Kita nak dengar suara adik-adik kita ni. Di hari raya ni bersama-sama dengan kita. Baik, semua sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Cikgu, tak kenal maka tak cinta. Ya, betul. Saya setuju. Setuju juga. Ya. Kita nak berkenalan-kenalan dengan rakan-rakan kita daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam ni. Kita mulakan dengan rakan kita yang pertama, Harith. Silakan Harith, perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, nama saya Harith Arsyad bin Azri Izham. Yep. Saya dari Sekolah Menengah Pendidikan Shah Alam. Yep. Saya ini khusus desktop publishing. Alright. Baik, terima kasih Harith. Itu dia, saya ingat Harith siap berbaju Melayu lagi. Baik, seterusnya Nur Alisha. Silakan Nur Alisha. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Nur Alisha Hazira binti Abdul Razak. Saya dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Dan saya dari khusus desktop publishing. Alright, baik, terima kasih Alisha. Seterusnya Mahathir Muhammad, silakan.
Hai, Assalamualaikum. Saya Mahdi Muhammad. Saya dari Sekolah SFT Shah Alam dan saya mengambil kursus Desktop Publishing. Alright, baik, terima kasih Mahathir. Seterusnya Abdullah Hakimi, silakan. Tiada kot. Ya? Tak ada. Oh, okey, baik. Talian tak berapa. So tidak dapat bersama kita lah. Okey. Baik, seterusnya Muhammad Daniel, silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Daniel Fatul bin Fazin. Saya dari Sekolah Menengah Pendidikan Supriya Shah Alam dan saya ambil kursus Desktop Publishing. Baik, terima kasih Daniel. Aidil Hakimi ada ke? Ada tu. Aidil Hakimi, silakan Aidil Hakimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidil Hakimi dan saya dari kursus Desktop Publishing. Baik, itu dia rakan-rakan kita. Okey, semua dah ready ke? Kalau dah ready, cuba angkat double thumbs up sikit. Kita nak tengok. Itu dia, luar biasa. Orang muda kata cikgu mantul. Ya, mantul. Mantap, betul kan? Alright, baik, itu dia. Baik, cikgu, sebelum kita mulakan kelas, jadi cikgu ada sebut juga yang mana kita nak dengar pelajar kita membaca doa. Ya, betul. Kan mungkin kita nak dapatkan ataupun nak mengundang keberkatan lah dalam majlis kita ataupun kelas kita pada pagi ini. Baik, kita nak persilakan adik kita Mahathir Mohamad bin Ismail untuk mengetuai bacaan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min nizami rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna wa zidna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal Amin, amin. Terima kasih adik Mahathir Mohamad, insya-Allah. Baik cikgu, seterusnya cikgu, kita nak tengok apa pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita akan belajar pada hari ini, pendidikan kesihatan seni reka grafik, dan topik kita adalah penyalahgunaan bahan. Apa kata mereka? Saksikan dulu video ini. Dadah tu macam kalau kita isap dadah, kita boleh gila dengan tu, paru-paru kita semua rosak. Tak boleh isap, boleh susah. Pendapat saya tentang dadah sangat membahayakan diri dan membazirkan duit. Daripada kita membazirkan duit, lebih baik kita menggunakan duit untuk membuat benda lain daripada membeli dadah. Pengaruh dengan dadah, jadi janganlah ambil dadah itu dengan apa-apa dadah pun. Janganlah ikut sangat dengan kawan. Tak dadah ni kan, memang tak dikatakan tak elok lah. Tak elok untuk diri. Kerana tu dia boleh menghancurkan kehidupan kita dan masyarakat di luar sana. Dah, pendapat saya tentang dadah adalah dadah itu membahaya. Dia boleh merosakkan paru-paru dan juga kesihatan kita dan bahagian otak dalaman. Dan dadah itu membahaya. Itu dia, dadah musuh negara. Baik, tapi kita nak tahu juga apa relatednya dan juga apa signifikannya pelajar-pelajar kita sebut pasal dadah dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini, cikgu, penyalahgunaan bahan. Silakan cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya cikgu ucapkan kepada rakan-rakan murid-murid cikgu yang ada di talian dan juga penonton di rumah. Okey, nama cikgu Abdul Rahman bin Muhammad Amin, boleh panggil Cikgu Rahman. Okey, pada hari ini cikgu akan kongsikan kepada kamu semua hari ini berkaitan dengan topik penyalahgunaan bahan. Okey, jadi di sini penyalahgunaan bahan yang cikgu nak fokuskan pada hari ini adalah dadah. Okey, jadi boleh cikgu mula ya? Silakan cikgu, silakan. Okey. Itu dia. Penyalahgunaan bahan dan memfokuskan kepada dadah. Baik cikgu. Okey, jadi sebelum kita start sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu suka untuk terangkan berkaitan dengan standard pembelajaran. Okey, standard pembelajaran ini adalah apa yang murid akan capai setelah tamat sesi pembelajaran. Okey, di sini cikgu ada pecahkan kepada 3. Okey, yang pertama iaitu menyenaraikan punca penyalahgunaan dadah. Apakah punca menyebabkan berlakunya salah laku dadah? Dan kedua, menjelaskan akibat penyalahgunaan dadah ke atas tubuh badan manusia. Apa kesan biologikal kepada manusia. Okey, yang keempat, mencadangkan langkah-langkah
mengatasi penyalahgunaan dadah. Okey, ini adalah standard yang kita akan pelajari pada hari ini. Baik, so maksudnya kita nak tahu berkenaan dengan bahagian punca pengambilan dadah, kemudian akibat penyalahgunaan dadah dan juga langkah-langkah ada 3 perkara hari ini mengatasi penggunaan penyalahgunaan dadah ini. Baik cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas kita cikgu, saya pun nak tahu juga berkenaan dengan punca, akibat dan juga langkah bagi kita nak mengatasi penyalahgunaan dadah. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, dan sebelum itu yang mana kita mendapat kiriman ucapan Hari Guru daripada pelajar-pelajar seluruh negara bersempena dengan Hari Guru kita cikgu 16 Mei 2021 yang mana temanya berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Jadi kita saksikan antara kad yang dihantarkan kepada kita secara ikat yang ditulis, guru adalah profession yang paling mulia untuk membina generasi baharu. Hashtag terima kasih cikgu. Wow, kan warna-warni itu dia sampai naik awan-awan. Nah, ini adik daripada yang dihantarkan daripada Elson Liu Yusheng daripada Tadika Body Kuching Sarawak. Kami orang Sarawak. Itu dia. Baik cikgu, kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Marilah semua kita dendangkan salam lebaran. Ya hari raya, ya hari raya, hari kemenangan kita. Selamat hari raya. Ya hari raya, ya hari raya, hari yang indah mulia. Raya 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 raya. Selamat hari raya. Kami ucapkan kepada satu dunia. Raya raya raya. Selamat hari raya. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan sesama insan. Yang jauh dah balik pulang. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi, dan kita nak lalukan rakan kita yang baru saja hadir, itu Abdullah Hakimi yang baru saja bersama kita. Tadi tengah makan pulut lemang rasanya tu. Okey, baik cikgu, boleh kita mulakan sesi kelas kita pada pagi ini berkenaan dengan penyalahgunaan bahan. Silakan cikgu. Okey, jadi anak-anak murid cikgu dah bersedia Buat thumbs up sikit, cikgu nak tengok. Alright. Okey, bagus. Okey, jadi tadi kita dah tengok berkaitan dengan standard pembelajaran. Sekarang ni kita akan pergi kepada pengenalan lah pada subjek kita pada hari ini. Okey, jadi sebelum tu cikgu percaya ramai orang kat luar sana berbicara mengenai dadah. Tapi pernahkah kita bertanya pada diri kita, apakah yang dimaksudkan dengan dadah? Macam Azhar sendiri tahu tak apa maksud dadah? Baik, kalau mengikut pemahaman saya cikgu, dadah ni adalah sejenis bahan yang boleh memberikan mudarat kepada diri kita cikgu. Sekiranya diambil secara berlebih-lebihan ataupun disalahguna. Okey, Betul bagus. tak, cikgu? Itu jawapan kira dapat full marks lah jawab macam tu. Okey. Okey, sekarang ni kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan dadah. Ya, cikgu. Okey, dadah ialah bahan-bahan yang dihasilkan dari tanaman atau sintetik yang boleh mengubah fungsi tubuh badan. Dadah ni dijadikan melalui tumbuhan dan bahan sintetik. Sintetik ni melibatkan bahan kimia lah. Okey, contoh kegunaan. Kalau dalam perubatan, dadah ini digunakan pada antibiotik dan ubat penahan sakit. Selalunya diambil atas nasihat doktor. Maksudnya ada pemantauan dan ada pengawasan lah cikgu kan. Sebab tu kalau dekat klinik kita dapat ubat, dia akan bagi tahu direction dia. Berapa pil kena ambil sehari. Maksudnya tak boleh saya saja nak ambil lebih cikgu. Ya, kalau kita ambil lebih, dia jadi penyalahgunaan. Termasuk dalam apa yang kita bincangkan ni lah cikgu. Ya, betul. Baik cikgu. Okey, dadah kita dah tahu. Sekarang ni kita nak tengok apa dimaksudkan dengan penyalahgunaan dadah. Ya. Okey, penyalahgunaan dadah bermaksud perlakuan yang berulang-ulang atau penggunaan dadah yang berlebihan
dan bukan atas tujuan perubatan. Ya. Maksudnya dia ambil secara suka-suka ataupun dengan sengaja. Itu kita panggil penyalahgunaan dadah. Kenapa tak boleh? Kerana ianya akan memberi kesan kepada ketagihan dan perasaan gembira yang melampau. Gembira boleh tapi berpada ya, Azhar? Ya, betul cikgu. Okey. Seterusnya. Boleh faham murid-murid atas talian dan penonton di rumah? Boleh cikgu. Semua okey cikgu. Semua okey Semua masih on lagi. Dadah kita dah tahu dah. Yep. Sekarang kita nak tahu jenis-jenis dadah. Dadah ni ada banyak jenis. Ya. Cikgu nak tanya Aidil. Aidil. Okey. Aidil? Ya, saya. Aidil boleh bagi tahu cikgu tak apa jenis-jenis dadah yang Aidil tahulah? Yang jenis dadah yang saya tahu, heroin, kokain. Dua tu je lah yang saya tahu lah. Tapi ada banyak lagi. Heroin, kokain. Heroin dan kokain. Pernah ambil ke Aidil? Ya. Jangan ambil tau. Tak boleh. Bahaya. Okey, baik. Berapa markah cikgu nak bagi? Betul tak jawapan Betul. Aidil? Ada dalam jenis-jenis yang kita nak bincangkan. Berapa markah nak bagi? Berapa? Sebab kan Aidil bagi 2, cikgu bagi 2 markah. 2 markah untuk Aidil lah. Begitu Aidil. Okey, tahniah Aidil. Okey, seterusnya cikgu. Okey, cikgu teruskan Ya, cikgu. Okey, jenis-jenis dadah. Yang ni yang cikgu dah senaraikan lah. Okey, pertama kita ada opioid. First time saya dengar ni cikgu. Opioid. Opioid ni berasal daripada tumbuhan popi. Tumbuhan popi ni dia menghasilkan getah. Ya. Dan getah tu diekstrakkan lalu dijadikan heroin, candu dan morfin. Itu sumber-sumber dia sebenarnya. Okey, itu untuk opioid. Ya. Okey, yang kedua stimulan. Bila stimulan ni dia berkait dengan rangsangan. Okey. Dia memberi rangsangan. Okey, sekiranya individu mengambil dadah jenis stimulan ni, dia boleh mengakibatkan kita mempunyai banyak tenaga. Okey. Sukar untuk penat, tidak mudah mengantuk. Tapi kesannya setelah tu kita akan penat, tetapi kita akan susah nak tidur pula. Okey, mengganggu sistem badan kita. Mengganggu sistem badan kita. Ya. Okey, yang ketiga cikgu rasa di Malaysia ni famous. Azhar rasa apa? Ganja cikgu. Betul, ganja. Tapi saya tak nak ambil cikgu. Okey, yang ketiga adalah ganja. Okey, ganja ni berasal daripada pokok cannabis sativa. Okey, tumbuhan jugalah cikgu. Ya, tumbuhan juga. Baik. Tapi tumbuhan ni hanya boleh tumbuh di negara yang beriklim panas. Okey. Contohnya di Afrika, Meksiko dan Timur Tengah. Macam di negara kita ada ke cikgu? Kita ada tapi import lah. Okey. Baik cikgu. Macam stimulan ni dia kategori sintetik cikgu ke dalam tumbuhan juga? Dia ada 2. Okey. Satu sintetik, satu tumbuhan. Okey, baik cikgu. Okey, seterusnya. Ya. Okey, yang keempat, halusinogen. Halusinogen ni macam mana pula? Kalau kita dengar nama dia halusinasi, macam tu kan? Mirip-mirip cikgu. Mirip-mirip. So dadah ni akan memberi kesan kepada individu, dia akan berhayal. Dia akan ada satu bayangan. Yang kesan paling buruk, dia dah tak boleh nak beza dah. Mana satu realiti, mana satu fantasi. Itu yang banyak jadi kes-kes pembunuhan. Ya, disebabkan berhalusinasi tadi betul. cikgu. Okey, tapi kalau kata berkhayal sorang-sorang, berangan tu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Cikgu, kan? Sebab kawan saya Roy dia suka berangan cikgu. Tak apa. Tapi itu tak ada masalah. Berangan dia menjana idea sebenarnya. Okey, baik cikgu. Menjana idea untuk kreativiti cikgu. Betul. Baik cikgu. Okey, yang terakhir. Okey, depression. Okey. Depression. Kalau kita dengar depression ni maksudnya tertekan, tekanan. Okey, ya. Okey, fungsi dadah depression ni dia akan serang pada saraf tunjang. Fungsi dia untuk melemahkan atau menghentikan fungsi badan. Okey. Kebanyakan depression digunakan pada ubat tidur. Okey. Yang mana yang tak boleh tidur, ya. Konsum benda ni, insya-Allah tidur. Tapi kalau diambil secara berlebihan tidak baik cikgu, mendatangkan mudarat yang lebih besar. Apa-apa pun kena ikut arahan daripada pihak kesihatan lah. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik cikgu.
Okey, seterusnya Yap. Kita dah belajar jenis-jenis dadah. jenis-jenis. Okey, sekarang kita pergi pada punca penyalahgunaan dadah. Okey. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan dadah dan sebenarnya ada fungsi baiknya. Ya. Dari satu sudut ada baiknya dadah ni digunakan untuk kegunaan perubatan, cikgu. Betul. So kita nak tahu macam mana ataupun punca berlakunya penyalahgunaan dadah ni, cikgu. Ya. Silakan, cikgu. Okey, punca-punca penyalahgunaan dadah. Yap. Okey. Yang pertama kita akan tengok pengaruh rakan sebaya. Okey, untuk poin pengaruh rakan sebaya ni cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu. Baik, jom. Siapakah cikgu? Okey, cikgu nak tanya Mahathir, boleh tak cuba huraikan mengapa rakan sebaya ni menjadi punca kepada penyalahgunaan dadah? Boleh, Mahathir? Boleh. Okey. Penyalahan rakan sebaya dia macam membawa kepada jenis baru. Dia orang baru nak mencuba. Okey, maksudnya itulah. Yap. Disebab perasaan nak mencuba tu, cikgu, so dia kawan-kawan pengaruh sikit dia dah. Okey. Dia betul tak kan? Mahathir kan? Ya, betul. Itu dia. Okey, betul Mahathir. Tahniah. Berapa markah, percubaan cikgu? yang bagus. Berapa markah nak bagi? Markah. Okey, Kita bagi, cikgu. Kita tengok last cikgu kali bagi siapa 4 markah, 4/5. 4 markah untuk Mahathir. Tahniah, Mahathir. Itu dia. Setakat ini Mahathir mendahului Okey. dengan 4 markah baik. Seterusnya, cikgu. Okey, kenapa pengaruh rakan sebaya menjadi punca yang pertama? Yap. Kerana seperti mana yang kita tahu, kebanyakan masa remaja ni dihabiskan bersama rakan sebayanya. Rakan-rakan, betul, cikgu. Kan? Dengan melepaknya di sekolahnya, bersukannya. Okey. Sekiranya di dalam kelompok mereka ada individu yang mengambil dadah, tidak mustahil remaja ni boleh terkena risiko pengambilan dadah juga. Sebab terikut-ikut dengan kawan macam Mahathir cakap tadilah. Itu sebabnya punca pertamanya daripada rakan sebaya. Baik, so berhati-hati, cikgu. Ya, berhati. Dalam berkawan itu. Betul. Ataupun dalam nak ikut kawan pun berhati-hati. Baik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya poin yang kedua adalah sikap ingin mencuba. Okey, yang ni cikgu nak tanya juga. Boleh, cikgu? Siapa, cikgu? Okey, yang ni Aidil, boleh tak terangkan kat cikgu sikap ingin mencuba? Baik, silakan Aidil. Okey, baiklah. Sikap ingin mencuba. Sebab kita makin tua, makin besar, kita nak cuba benda baru lah. Macam, nak cuba naik motor ke, bawa kereta ke. Kadang-kadang diorang sangat. Jadi lebih kurang macam tu lah. Perasaan nak mencuba tu. Macam Aidil selalu ke cuba nak naik motor tu? Kan, cakap tu macam pengalaman je, Aidil. Itu dia. Tak, gurau je, Aidil. Baik, terima kasih, Aidil. Betul tak, cikgu, jawapan Aidil? Okey, betul. Berapa markah cikgu nak bagi kat Aidil? Cikgu bagi 4 juga. 4 markah untuk 4 Aidil. markah. Aidil leading balik jadi 6 markah kat dia. Oh, Baik, jadi cikgu. 6 dah Aidil. Oh, yelah tadi 2 kan? Tadi 2, Okey. cikgu. Baik, cikgu. Okey, sikap ingin mencuba. Yap. Okey, seperti mana kita tahu, semakin meningkat usia kita, semakin banyak benda yang kita nak kena pelajar. Yap. Betul. Okey, jadi sikap ingin mencuba ni kita boleh kaitkan dengan trend. Sekarang hidup berpandukan trend. Yap. Kan? Hari ni keluar trend baru, nak ikut trend ni, nak ikut trend ni kan. So kita kena pandai memilih. Sebab dekat dunia ni ada ilmu yang memberi kebaikan dengan ada ilmu yang memberi keburukan. So kena bijak memilih yang mana yang kita nak belajarlah. Baik, betul cikgu sebutlah kan. Ilmu ada 2. Saya baru tahu ni kan, ilmu ada 2, ilmu baik dan ilmu buruk. Kita yang pilih, cikgu nak yang mana. Baik, cikgu. Saya nampak ada lagi satu, cikgu. Punca penyalahgunaan dadah kita, cikgu. Sebenarnya kita ada 6. 6? Ya. Total? Ya, baik, total 6. Cikgu. Okey, seterusnya. Okey, yang ni menarik. Okey, pengaruh media sosial. Okey, cikgu nak tanya lagi dekat anak-anak murid cikgu. Baik. Dekat sini, siapa yang tak ada media sosial turun tangan? Turun tangan. Yang tak ada media sosial turun tangan. Okey, semua ada. Semua ada, cikgu. Semua ada. Okey. Mungkin Abdullah nak cerita sikit berkaitan macam mana media sosial boleh mempengaruhi penyalahgunaan dadah ni. Dia boleh menyampaikan maklumat melalui laman web lah, macam artikel. Itu dia, cikgu. Itu dia. Suara dia very gentleman. Terima kasih, Abdullah. Lelaki. Lelaki sejati orang kata. So betul tak jawapan Abdullah, cikgu? Okey, cikgu rasa macam jawapan dia betul sebab dia ada cerita berkaitan dengan artikel di media sosial. Tepat sekali. Berapa markah cikgu nak bagi dekat Abdullah, cikgu? Cikgu bagi 3 markah. 3 markah untuk Abdullah. Tahniah, Abdullah.
Baik cikgu, itu dia. Kalau kita tengok cikgu sebut tadi ada 3 tadi cikgu, 3 daripada 6 punca penyalahgunaan dadah yang mana pengaruh rakan sebaya, sikap ingin mencuba dan juga pengaruh media sosial. Tadi cikgu dah tanya Abdullah kenyit mata kat saya, cikgu dia kata, bang, saya nak minum air kejap. Kan? Kita bagi chance Abdullah minum air kejap. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Marilah semua kita dendangkan salam lebaran. Ya hari raya, ya hari raya, hari kemenangan kita. Selamat hari raya. Ya hari raya, ya hari raya, hari yang indah mulia. Selamat hari raya. Raya 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 raya. Selamat hari raya. Kami ucapkan kepada satu dunia. Raya raya raya. Selamat hari raya. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan sesama insan. Yang jauh dah balik pulang. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Baik, saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet dan juga di rumah. Semua okey? Okey. Wah, semua okey. Saya dapat belajar satu perkataan barulah. Semua okey. Baik, Abdullah dah minum air, Abdullah. Kita dah bagi Abdullah minum air, dia dah ambil energi cikgu, kekuatan cikgu. Tak apa cikgu, kita boleh teruskan cikgu untuk kelas kita pada pagi ini cikgu. Penyalahgunaan bahan. Silakan cikgu. Okey, jadi kita teruskan lagi pada punca. Tadi ada berbaki 3 lagi punca. Okey, punca yang seterusnya adalah kurang didikan agama. Okey, ini biasalah. Sebab agama ni untuk membentuk jati diri seseorang. Sekiranya kurang, maka jati diri lemah, akhirnya mudah terpengaruh dengan gejala negatif. Betul. Dan bila sebut pasal agama, cikgu, semua agama saya yakin dan percaya tidak bagi ataupun tidak benarkan untuk menyalahgunakan dadah ni, cikgu. Ya, betul. Baik, cikgu. Okey, poin yang seterusnya adalah tekanan perasaan. Okey, yang ni cikgu berminat nak tanya murid-murid ni. Baik, cikgu. Siapakah cikgu muridnya? Ataupun ada yang nak ada yang volunteer nak jawab ke? Okey, Harith, boleh tak bagi cikgu contoh tekanan perasaan ni? Silakan Harith. Aidil angkat tangan, tapi kita bagi Harith dulu. Kalau Harith tak boleh, baru kita bagi Aidil, okey? Okey. So, bagi saya macam stres masa kerja sekolah semua tu. Okey. Harith pernah stres dengan kerja sekolah ke Harith? Cikgu bagi banyak sangat Tak, saya gurau je. Okey, baik. Betul tak cikgu? Okey, jawapan betul, Harith. Betul lah, tekanan disebabkan pembelajaran. Lagi-lagi masa kini murid-murid ni bukan sahaja belajar, kadang ada yang bekerja, tolong ibu bapa, berniaga. Itu menyebabkan mudah tertekan. Itu dia. Berapa markah cikgu nak bagi ke Harith? Cikgu bagi 4 markah. 4 markah untuk Harith. Itu dia. Tahniah Harith. Okey. Baik, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kurang perhatian keluarga. Yang ini selalunya terjadi pada keluarga yang kurang bernasib baiklah. Di mana ibu bapa kena kerja lebih sehingga mengorbankan masa dengan anak-anak. So jadi anak-anak ni ada kebebasan tanpa pantauan. So akhirnya berisiko untuk kena pada penyalahgunaan dadah. Bila tidak diberi perhatian sepatutnya cikgu. Ya, betul. So bukan sekadar ibu guru-guru di sekolah, tetapi peranan ibu dan ayah di rumah juga memainkan peranan yang sangat penting dalam aspek untuk mengelakkan daripada penyalahgunaan dadah ni, cikgu. Baik, cikgu. Okey, terus soalan kuis. Baik. Okey, yang ni siapa nak jawab, angkat traffic light yang cikgu dah bagi tu. Itu dia, angkat traffic light. Soalan dia, dadah memberi kesan buruk kepada kehidupan manusia. Berikan 3 punca berlakunya penyalahgunaan dadah. Yang kita bincang tadi. Okey, siapa nak jawab, boleh angkat traffic light sekarang. Okey, Daniel Fatullah. Dia buat magic tu, tiba-tiba keluar. Tadi tak ada tadi. Tadi. Kan. Okey, baik, silakan Daniel. Okey, Daniel, silakan. 3 saja punca. Di antaranya atas ajakan rakan. Okey, pengaruh rakan sebaya. Betul. Lagi? Kedua? Mempunyai stres yang melampau. Okey, tekanan perasaan. Betul.
dan kurang perhatian daripada ibu bapa. Okey, kurang perhatian daripada keluarga. Betul cikgu, tepat cikgu. Betul, tepat. 3 markah straight cikgu bagi. 3 markah untuk Daniel tu. Dia pecut cikgu. Kawan-kawan dia semua dah ada markah, dia tak ada. Dia pecut. Okey, baik cikgu. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya tadi kita dah tengok punca-punca penyalahgunaan dadah. Yap. Sekarang kita tengok apakah kesan ataupun akibat penyalahgunaan dadah ini kepada tubuh badan manusia. Yap. Apakah kesannya? Mari kita tengok. Yang pertama, okey, ini adalah otak. Apa kesan dadah pada otak? Iaitu dia merencatkan fungsi pemikiran dan minda. Yap. Jadi kita dah tak boleh nak fikir secara rasional. Itu yang kadang-kadang buat tindakan tu pun ketindakan yang luar daripada batas pemikiran kita cikgu. Baik, lagi cikgu. dia ingatan semakin lemah. Bila nak ingat sesuatu tu, tiba-tiba dah lupa dah. Yap. Okey, yang paling kritikal boleh menyebabkan stroke. Pada itu otak. bahaya, Itu paling bahayalah. Itu paling kritikal. Okey. Baik cikgu. Organ yang kedua adalah masalah dari segi penglihatan mata. Yap. Okey. Apa jadi pada mata? Mata akan kabur. Dah jadi tak nampak. Yap. Kemudian dari segi fizikal, kita boleh nampak mata akan berair. Berkemerah-merahan. Lepas tu ada lebam di bawah. Itu kesannya secara fizikal. Baik cikgu. Okey, seterusnya. Okey, ini gangguan pada kerongkong, mulut dan percakapan. Yep. Apa yang terjadi, gangguan percakapan ni disebabkan oleh stroke tadi. Okey. Jadi mulut Sukar dah nak bercakap, cikgu. mulut dah tak boleh nak bergerak. Yap. Lepas tu gangguan mengunyah, stroke juga. Sebab tu penagih ni dia kurus. Sebab dia dah tak boleh nak makan, nak mengunyah. Tak boleh nak mengunyah, macam mana nak makan? Yep. Kan? Lepas tu yang paling kritikal, pendarahan pada kerongkong. Bila dah berlaku pendarahan, senanglah kuman untuk berjangkit kuman lah. Infection dan sebagainya. So ini antara kesan ataupun akibatnya mengambil dadah secara berlebihan ataupun penyalahgunaan dadah cikgu. Okey, ada lagi ya? Ada lagi cikgu. Saya ingat dah habis tadi. Okey, kita baru sentuh otak, mata, mulut. Okey, sekarang kita pergi kepada yang penting, jantung. Fungsi jantung untuk mengepam darah ke anggota badan. So apa jadi? Akan rasa berdebar-debar. Walaupun tak ada situasi apa, dia berdebar-debar saja. Denyutan tu laju dan tidak teratur. Yang paling kita risaukan, boleh memberhentikan degupan jantung. So sehingga membawa maut Ya, sehingga membawa maut. Itu yang paling kita khawatirkanlah cikgu. Baik cikgu, seterusnya Okey, cikgu. jantung. Okey, yang ini apa? Ini adalah hati cikgu. Betul, hati. Kerosakan pada fungsi hati. Kalau Azhar tahu, fungsi hati, apakah fungsi hati? Selain daripada untuk menyayangi cikgu. Menyayangi macam ini ya. Fungsi hati, mungkin kita nak bagi peluang kepada rakan kita cikgu. Boleh. Sebab ada seorang lagi yang belum dapat markah ni cikgu. Alisha tadi macam jeling kat saya cikgu. Dia kata, apa ni tak tanya saya ni kan. Okey Alisha, silakan Alisha. Nanti dia marah saya bolot semua cikgu. Okey, tak. Okey, silakan Alisha. Alisha, fungsi hati apa Alisha? Apakah fungsi hati? Fungsi hati. Fungsi hati. Selain daripada menyayangi, saya dah bagi tahu tadi jawapan tu menyayangi. Cetuskan darah. Apa cikgu? Apa tadi? Saya dengar darah je tadi. Lisa cuba cakap kuat sikit, dekat sikit. Apa sekali lagi? Mencernakan makanan. Mencernakan makanan katanya. Satu percubaan yang bagus Alisha. Tahniah. Ada markah tak cikgu untuk ada, percubaan cikgu akan bagi Alisha? 2 markah. 2 markah untuk Alisha kerana berani mencuba. Berani mencuba dan beri jawapan. Okey, baik cikgu. Okey, fungsi hati adalah untuk menyingkirkan sisa-sisa toksik dalam badan. Sekiranya rosak, maka toksik berkumpullah dalam badan kita, tak keluar. So boleh menyebabkan penyakit. Lagi satu fungsi hati ini untuk menyimpan vitamin, nutrien yang kita nak makan, vitamin disimpan di hati. Sebab tu hati selalu terguris. Tidaklah. Mudah terguris maksud cikgu. Cakap macam pengalaman je cikgu terguris cikgu. Tak, mudah terguris cikgu nak cakap. Baik cikgu. Alright, seterusnya. Okey, yang terakhir. Okey, ini adalah kesan pada perut, ini bahaya usus, juga, pencernaan. Okey. Apa yang berlaku pada usus akan berlaku luka pada usus. Okey. Kesannya boleh menyebabkan sembelit, dan susah nak buang air, ceret-beret dan muntah-muntah. So menyebabkan kehilangan air dalam badan. Ini pun bahaya juga.
dia boleh menyebabkan kematian lah sekiranya kita kekurangan air. Sebab air 75% dalam badan kita adalah air kan. Ya, cikgu. Okey. Baik, cikgu. Okey, seterusnya. Okey, soalan kuis. Yap. Kali ni cikgu nak bagi Alisha lah sebab Alisha tak dapat markah lagi. Dia dah dapat 2 tadi cikgu, tapi dia antara yang terendah setakat ni. Jadi cikgu nak bagi Alisha. Boleh Alisha jawab Okey, cikgu bacakan. Okey, penyalahgunaan dadah boleh memudaratkan kesihatan. Apakah kesan dadah kepada otak manusia? Kesan pada otak, pemikiran. Baik. Apakah jawapannya, Alisha? Mencacatkan pemikiran dan ingatan semakin lemah. Okey, Dua sekali dia bagi. Dua sekali. Mencacatkan pemikiran, maksud pemikiran yang lemah. Pemikiran dan ingatan yang lemah. Okey, betul. Tahniah. Bawa markah cikgu. Cikgu bagi full mark 5 lah. Itu dia, full mark diam-diam ubi berisi. Jangan disangka air yang tenang tiada buaya. Itu dia. Bila dia bercakap je cikgu, markah full mark terus. Tahniah Alisha. Baik cikgu. Okey. Kita dah orang kata apa, tahu berkenaan dengan punca berlakunya ataupun akibat punca berlakunya penyalahgunaan dadah dan juga akibat sekiranya kita salah guna dadah dalam kehidupan kita, cikgu. Baik, kita nak absorb dulu cikgu. Tadi Alisha cakap dia nak pergi toilet je, cikgu. So kita bagi peluang Alisha pergi toilet. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Marilah semua kita dendangkan salam lebaran. Ya hari raya, ya hari raya, hari kemenangan kita. Selamat hari raya. Ya hari raya, ya hari raya, hari yang indah mulia. Selamat hari raya. Raya 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 raya, selamat hari raya. Kami ucapkan kepada satu dunia. Raya raya raya, selamat hari raya. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan sesama insan. Yang jauh dah balik. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Helmi. Itu dia Abdullah, lap sikit tu minyak apa nama dia makan pulut lemang tadi tu kan. Okey, baik cikgu. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan punca berlakunya salah guna dadah dan juga akibat kalau kita menyalahguna dadah dalam kehidupan kita. Baik, kita nak teruskan sesi kelas kita, cikgu. Okey, kita dah tahu punca, dah tahu akibat. Sekarang apa langkah untuk kita mengatasi penyalahgunaan dadah? Okey, di sini cikgu dah sediakan 5 gambar. Okey, gambar pertama adalah menjalankan gaya hidup sihat. Okey. Apa contoh gaya hidup sihat? Nak tanya jawapan cikgu? Boleh? Okey, siapa yang nak jawab? Contoh menjalankan gaya hidup. Okey, Aidil. Wah, Aidil laju ni. Sebab Aidil telah pun markahnya dipotong oleh Alisha setakat ini. Baik. Silakan Aidil. Jawapan saya adalah lebihkan bersosial, bersenam dan jaga makan. Okey. Aidil selalu kalau bersenam, Aidil bersenam exercise apa Aidil? Exercise buat bike push-ups. Push up. Ini dahsyat cikgu. Orang kata bukan kaleng-kaleng. Kalau saya pocok-pocok je cikgu. Okey, baik. Betul tak jawapan Aidil cikgu? Betul. Wah, Aidil tahniah. Berapa markah cikgu? Tepat sekali Aidil. Okey, Aidil bagi berapa? 3 tadi 3 markah. 3 markah untuk Aidil. So baik, itu cikgu. dia gaya-gaya menjalankan gaya hidup sihat macam Aidil cakap tadi, pemakanan yang seimbang, rehat dan tidur yang cukup. Lagi bersenam, bersukan dan penting kena bersosial, bergaul dengan masyarakat. Ya, tak boleh juga sendiri seorang je cikgu Kita kena berkongsi pendapat. Itu dia. Baik cikgu. Okey, seterusnya gambar mahkamah ni, hakim, gambar hakim ni. Okey, tidak lain tidak bukan mengetatkan undang-undang. Macam dadah sendiri ada akta dia iaitu Akta Dadah Berbahaya 1952. Dekat situ ada ada section 17 kurungan 2 menyatakan individu yang memiliki dadah boleh dikenakan penjara selama 2 tahun atau dikenakan sebatan rotan. Itu di bawah section 12 kurungan 2. Baik, saya terus cikgu. Okey, seterusnya ini memberi kesedaran melalui teknologi maklumat. Sekarang kita berada di dunia yang
menggunakan digital. Semua maklumat disampai melalui internet. So dari sini kita bolehlah sampai mesej-mesej berkaitan bahayanya dadah dekat internet kan, supaya beri pendedahan. Instead of kalau kita asyik membawa cikgu kan dekat media sosial tu, alangkah baiknya kalau kita menyebarkan benda-benda baik kan, kesedaran berkenaan dengan lagi-lagi di hari raya. Betul cikgu kan. Itu dia. Cikgu sebut kaya ni sedih cikgu, tak boleh balik kampung. Okey cikgu. Kita teruskan cikgu. Okey, yang ini, yang bawah ni adalah mengadakan kempen kesedaran. Macam di sekolah sendiri dah diwajibkan untuk ada sudut PPDA. Tahu tak PPDA itu apa? Saya tak tahu cikgu. Okey, pendidikan pencegah dadah. Okey, ada ruang khusus saja. Ya, ruang khusus. Setiap sekolah diwajibkan ada. Okey, baik cikgu. Bertujuan untuk memberi kefahaman, pengetahuan berkaitan dengan jenis-jenis dadah. Apa yang kita belajar hari ini. Okey. Dan yang terakhir, mengambil tahu dengan siapa anak berkawan. Ini lebih kepada peranan ibu bapa lah. Ibu bapa kena sentiasa pantau anak-anak supaya tidak terlalu bebas. Tak salah pun sekali-sekala kita tanya kawan dengan siapa, keluar pergi mana. Ataupun perkenalkan kawan dengan ibu anak ayah kan. So tak ada kerisauan lah. Baik, macam saya dengan Abdullah. Abdullah, kita kan kawan. So bila Abdullah nak ajak saya pergi rumah Abdullah, teringin juga nak pergi rumah Abdullah makan-makan. Baik. Okey cikgu. So ini langkah-langkahnya lah cikgu untuk mengatasi penyalahgunaan dadah. Baik, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya. Okey, soalan kuis lagi. Ya, okey, siapa yang nak jawab soalan ni? Sebelum kita bacakan soalan. Siapa nak jawab angkat traffic light tu. Siapa nak jawab? Ataupun angkat tangan boleh saja. Siapa nak jawab? Silakan. Siapa yang nak jawab soalan yang akan cikgu bacakan sekejap lagi? Daniel Fatullah. Dia nak buat magic cikgu. Okey, mengadakan kempen merupakan satu langkah bagi mengatasi penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Berikan contoh kempen yang dilaksanakan. Kempen apa yang kita boleh buat untuk pencegahan dadah ni? Contoh kempen yang kita boleh buat macam program anti dadah, foto royong dan pertandingan poster. Okey, bagus Contoh-contoh dia contoh yang bagus. Baik, itu dia. So berapa markah cikgu untuk Daniel cikgu? Cikgu bagi 3 markah. 3 markah untuk Daniel, itu dia. Baik cikgu, kita dah tahu berkenaan dengan langkah-langkah bagi mengatasi penyalahgunaan dadah. Dan seterusnya cikgu, katanya saya nak ada hasil-hasil kerja dekat depan ni juga cikgu. Ataupun siapakah yang hasilkan karya-karya di depan ni cikgu? Okey, sebelum tu kita tengok dulu aktiviti dia. Baik cikgu, ada tugasannya. Ada tugasannya. Okey, di sini cikgu pecahkan pada 2 tugasan. Tugasan pertama iaitu menghasilkan satu poster kreatif berkaitan dengan penyalahgunaan dadah menggunakan perisian Adobe Photoshop. Memandangkan murid-murid kita hari ini daripada kursus desktop publishing. So mereka menghasilkan menggunakan komputer lah. Okey, baik cikgu. Okey, untuk tugasan pertama cikgu ada sediakan klip video. Jadi mari sama-sama kita saksikan. Alright, jom kita saksikan klip video ini. Tahukah anda 2 juta pelajar di Malaysia terlibat dalam penyalahgunaan dadah? Dahsyatlah Abdullah, rakan-rakan kita semua buat poster cikgu. So ini adalah adakah ini hasil-hasil ini adalah mereka? Contoh hasil-hasilnya. Wow, sangat cantik, so beautiful kata orang kampung saya. Untuk cikgu. pengetahuan Azhar mereka ni hanya buat dalam masa tempoh 3 hari sahaja. 3 hari sahaja siapkan poster ni cikgu. Ya, betul. Okey. Baik. So siapakah, mungkin kita nak tahu juga antara mereka-mereka yang kepunyaan siapakah poster-poster ni cikgu? Okey, boleh. Kita tengok dekat skrin. Saya dah letak dekat skrin juga. Okey. Okey, yang pertama ini poster bertemakan dadah musuh masyarakat. Okey, siapa punya ni? Boleh cikgu tahu siapa milik siapakah poster ini? Milik siapakah poster ini? Fatullah. Daniel, itu dia. Saya dengar kata dia pandai buat magic. Bukan setakat pandai buat magic, cikgu. Poster pun boleh. Poster pun pandai buat dah, cikgu. Dahsyatlah Daniel. Okey, Daniel, ada apa-apa nak cerita?
berkaitan dengan poster? Poster saya bertajuk Dadah Musuh Masyarakat. Kenapa saya katakan dadah musuh masyarakat kepada masyarakat? Kerana sekiranya individu melakukan penyalahgunaan dadah akan mengakibatkan keselaruan emosi, perubahan bentuk fizikal. Dan akan dikenakan hukuman penjara serta hukuman gantung sampai mati sekiranya mengambil bahan telah. Itu dia ada mesej yang sangat jelas Dan kalau kita tengok dia ambil juga akta ataupun hukuman yang akan dikenakan kepada mereka-mereka yang salah guna dadah yang hukuman mandatory, hukum gantung sampai mati. Itu dia. Baik cikgu, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita tengok poster yang kedua. Okey, katakan tidak pada dadah. Ini nampak ceria sikit posternya, betul? Betul. Okay, yang ini siapa punya ni? Milik siapakah poster ini? Oh, Alisha. Alisha, itu dia. Okey, Alisha, boleh cerita sikit poster Alisha? Poster saya. Okey. Poster saya tajuknya katakan tidak pada dadah. Saya menggunakan saiz tulisan yang berbeza pada perkataan dadah untuk menunjukkan dadah ni bahaya. Saya juga meletakkan gambar tali gantung yang melambangkan hukum kepada individu yang terlibat dengan dadah. Efek api pula menunjukkan dadah pemusnah kehidupan. Keseluruhan poster saya menunjukkan kesan kepada individu yang terlibat dengan dadah. Okey, itu saja ke Alisha? Baik. Okey. Terima kasih Alisha, satu penjelasan yang sangat-sangat baik berkenaan dengan poster. Betul. Semua lengkap sama juga macam tadi. Mesejnya lengkap. Okey cikgu, nampaknya masa sangat menceburui kita. Mungkin kita ambil yang terakhir cikgu. Okey, yang terakhir. Okey, yang ni disebabkan yang terakhir, cikgu dah bagi peluang. Okey, siapa yang nak bentang poster dia? Posternya siapakah? Oh, Mahathir. Cikgu. Mahathir. Saya nak cikgu. Okey. Poster Mahathir yang mana yang ini. Okey, baik. Yang pertama di depan ni cikgu Ya. Okey, sekejap Okey, kita nak tengok Mahathir tu. Itu Mahathir pun dah tunjuk dekat skrin gambar posternya. Baik, itu dia. Okey, dadah pembunuh utama jauhi dadah. Okey, boleh teruskan Mahathir. Jadi poster saya bertajuk dadah pembunuh utama jauhi dadah, dan konsep poster ni merupakan jenis-jenis dadah yang terdapat di seluruh dunia lah. Konsep warna pula yang saya tahu warna merah dan efek darah dan yang menunjukkan dadah lah. Ini boleh membawa kepada kematian. Dan saya ada juga senaraikan kesan-kesan buruk dadah. Jadi yang pertama, merosakkan sistem saraf pusat, otak dan saraf tunjang. Yang kedua, risiko jangkitan HIV, AIDS, PTTR seperti sawan. Yang ketiga, membawa maut kepada diri sendiri, ahli keluarga, orang awam. Jadi itu sajalah. Okey, itu dia. Baik, terima kasih banyak-banyak Mahathir cikgu. Dimasukkan sekali akibat. Ini yang luar biasa, mungkin sedikit berbeza dengan rakan-rakan yang tadi kan. Akibat menyalahgunakan dadah itu dia. So kita dapat tengok hasil daripada pelajar-pelajar kita, rakan-rakan kita semua memang mantul semua mantap betul hasil-hasil yang mereka sediakan, dan yang pastinya jauhi dadah, say no to dadah, insya-Allah. Baik cikgu, kita dah sampai ke penghujung untuk rancangan kita pada pagi ini berkenaan dengan pendidikan kesihatan, seni reka grafik penyalahgunaan dadah. Mungkin cikgu boleh rumuskan apa yang kita belajar pada pagi ini cikgu. Silakan cikgu. Okey, untuk hari ini apa yang murid-murid semua dah belajar pada hari ini adalah 3 perkara, iaitu punca, akibat dan langkah-langkah. Okey, apa yang cikgu boleh simpulkan di mana kehidupan ni merupakan sebuah pilihan. Pilihan. Jadi kita haruslah bijak dalam membuat pilihan. Kerana apa yang kita pilih pada hari ini akan memberi impak kepada masa yang akan datang. Jadi marilah kita sama-sama perangi dadah agar kehidupan kita sejahtera dan bahagia. Itu dia. Baik, terima kasih banyak cikgu. Saya suka dengan apa yang cikgu sebutkan tadi adalah bila cikgu sebut tadi pilihan di tangan kita. Betul. Kan? Kita ada pilihan dan pilihan di tangan kita. Baik cikgu, sebelum hari raya ni kita nak bagi peluang dan ruang kepada cikgu. Mungkin ada ucapan hari raya cikgu yang nak disampaikan. Silakan. Okey,
Okay, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada ahli keluarga dan juga warga Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam, rakan-rakan. Mohon maaf salah silap. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Baik, itu dia. Terima kasih Cikgu. Dan juga kita nak persilakan jurubahasa isyarat kita, Cikgu Lee Seng Kiat, jurubahasa isyarat Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Mungkin ada ucapan juga, Cikgu. Silakan, Cikgu. Okey, selamat Hari Raya. Cikgu Kiati mau ucapkan kepada semua pelajar di rumah. Ingat ya, stay at home, stay safe. Itu dia. Stay at home and stay safe. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan temu janji kita di Teras setiap jam 8 pagi hingga 10 pagi setiap hari, yang mana kita akan belajar subjek-subjek yang terkini dan juga mengikut silibus yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, insya-Allah. Baik, dan sampai berjumpa lagi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Saya Puan Faizah, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam, merasakan bahawa punca-punca murid terlibat dalam penyalahgunaan bahan adalah pertama sekali pengaruh rakan sebaya, di mana murid-murid ini memilih rakan yang salah dan mereka terpengaruh dengan rakan tersebut. Keduanya adalah daripada jati diri mereka sendiri, iaitu murid itu tidak tahu memilih yang mana baik ataupun buruk untuk diri mereka. Jadi kita sebagai guru haruslah menjadikan diri kita sebagai role model kepada murid-murid ini, memantau tingkah laku mereka dan juga membimbing murid-murid ini untuk menjadi murid yang lebih cemerlang di masa akan datang. Didik TV KPM